Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anda semua di luar sana, salam ceria, salam Selasa. Salam Selasa hari ini. So, terima kasih kerana bersiaran dalam Majlis Dakwah Negara Dewan Dakwah. Dan juga kalau anda tengok sekarang ni, anda berada dalam live. Kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang membesarkan Allah secara maya. Yang kita pernah cakap sebelum-sebelum ni, kalau kita berada dalam majlis ilmu yang mana majlis yang membesarkan Allah, maka para malaikat akan berada dalam majlis seperti ini. So kalau kita nak para malaikat berada di sekeliling kita, maka apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu banyakkan lagi, bersebaran lagi. Macam mana nak bersebarkan lagi live ni? Senang. Share. So dalam alam maya ni senang. Dia tekan satu button share, boom, akan menyebarkan lagi majlis ilmu ni serata dunia. Topik kita hari ni adalah kelebihan sedekah. Kita dah kupaskan topik ni selama 2 siri. Kita buat bersiri-siri kali ni. Dulu topik-topik lain-lain. Tapi kita fikir topik sedekah adalah satu topik yang sangat luas, sangat besar, yang sangat orang mungkin terlepas pandang, mungkin tak boleh faham macam mana nak buat sedekah-sedekah ni, dan juga kita buatlah bersiri. Okay, so mungkin kita akan menanti beberapa lagi orang masuk live kita. So saya nak sarankan pada anda sana untuk share supaya orang lain pun dapat juga bersama-sama mendapat ilmu pada pagi yang mulia ini. Okay, hari ni different sikit. Kenapa different? Sebab saya boleh melihat diri saya sendiri di dalam Facebook. So jarang saya tengok Facebook sendiri. Sebenarnya kita tengok Facebook sendiri. Kat situ nampak ada Dewan Dakwah, Majlis Dakwah Negara, ada RHB account kat situ. So nak tahu topik kita kelebihan sedekah ni, kita kena amalkan. Macam mana nak amalkan? Buatlah sedekah pada pagi-pagi hari. Kita tahu kan malaikat akan berdoakan kepada orang yang bersedekah pada pagi hari ni. So kita boleh amalkan dengan cara bersedekah pada nombor akaun ni. Sedang tak ada amount yang diletak kat situ. Ada nak sedekah RM1,000 ke, RM500 ke, RM100 ke, RM10 ke, terpulang pada anda. Boleh buat, boleh. Okey, nak tunggu lagi ke ataupun kita boleh start dulu? Asal macam dah 3 minit kita dah buat mukadimah ni. Kita dah goreng selama 3 minit. Okey, kita start lah rasanya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kenapa saya start dengan Bismillahirrahmanirrahim? Nak kupas sedikit. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Selalunya, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillahirrahmanirrahim? Dengan nama Allah. Bismillah kan? Dengan nama Allah. Selalunya dengan ni akan ada di pertengahan ayat. Contoh, Ali dan Abu pergi ke kedai dengan menaiki basikal. So dengan tu adalah penghubung perkara. So dengan tu sebenarnya berada di pertengahan ayat. Tapi kita sebagai orang Muslim, kita kena mula dengan Bismillah, dengan nama Allah. Sebab apa? Okey, ni dia punya kronologi tu. Setiap kita lakukan, benda yang kita lakukan, kita kena lakukan dengan nama Allah. So, Bismillah. So, sebelum makan, Bismillah. Sebelum tidur, Bismillah. Sebelum lakukan sesuatu, Bismillah. So, bila kita sebut Bismillah dengan nama Allah, maka setiap kita lakukan ada barakah. Setiap kita lakukan dikira sebagai ibadat kalau kita lakukan dengan ikut sunnah Nabi SAW. Kita ikut cara Nabi, maka ada kejayaan. Itu adalah sunnah. Itu adalah ibadat juga. Senang kan sebenarnya kan nak buat ibadat, senang. So kena biasa ke mulut kena Bismillah. Contoh sebelum minum, kita kena sebut apa? Bismillah. Ni bukan contoh, ni betul-betul sebenarnya. Okey. So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dekat dalam Facebook. Hari ni saya tengok Facebook saya sendiri, Mahadi Bizek. Ada juga live di Facebook Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Ataupun kalau anda share dengan orang lain pun boleh tengok live ni bersama-sama. Okey, kelebihan sedekah. Dengan nama Allah ada barakah. Sheikh Sulaiman. Boleh sebut nama sekarang. Facebook sempoi.
Saya nak kupaskan dalam surah Sajdah. Setiap pagi Jumaat, dalam solat subuh, kita akan baca surah Sajdah. Kan? Ayat yang ke-16 dalam surah Sajdah mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa maksudnya? Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur. Siapakah mereka ni? Orang yang beriman. Sedikit sangat tidur kerana mengerjakan amal solat. Amal soleh yang dimaksudkan adalah solat tahajud. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin memperolehi keredaannya. Dan mereka, ni yang kita main topik ni. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri pada mereka. Panjang ayat dia, tapi ada beberapa pengajaran dalam surah Sajdah ayat 16 ni. Yang pertama, Allah SWT sebut dalam surah Sajdah ayat 16, kena bangun tahajud. Soalan, tadi pagi siapa yang bangun tahajud? Angkat tangan. Tak apa, angkat tangan kat rumah, kita tak nampak pun. Tapi tak apa, Allah nampak, Allah tahu. So kalau na'udzubillah tak bangun tahajud tadi, azam, niat mulai esok bangun tahajud. Sebab apa saya suruh bangun tahajud? Bukan saya suruh lah, Allah SWT suruh. Tahajud ni sempoi tau. Sebab apa? Tahajud adalah di antara solat yang tak ada azan. Di antara solat yang tak ada azan. Kan solat zuhur, solat asar, solat maghrib, Allahu Akbar, hayya ala solat, hayya ala falah. Orang Bilal akan azan untuk memberitahu waktu dah masuk. Untuk mengajak orang datang ke masjid. Kalau bukan musim PKP lah. Sekarang PKP pun saya dengar dah buka dah pun sebenarnya. Last week Jumaat dah start buka dah. Tapi saya tak tahu last week Friday. Saya tak pergi semain Jumaat. Sedih. Sangat sedih. Okay. So, bangun tahajud. Kalau satu orang tu nak sesuatu, tapi tak bangun tahajud, maksud dia tak nak benda tu. Contoh kalau kita nak rezeki yang banyak, tapi kita tak bangun tahajud, maksudnya kita tak nak rezeki yang banyak. Kita nak beli kereta, nak beli rumah, nak bagi ibu bapa kebahagiaan, nak ketenangan, nak masuk syurga. Kita tak bangun tahajud, maksudnya kita na'udzubillah, kita tak nak masuk syurga. So kalau nak benda ni, nak masuk syurga, nak itu, nak ini, nak apa saja, bangun tahajud. Doa dengan sungguh-sungguh. Dan juga ayat yang terakhir yang kita main topik adalah mendermakan sebahagian yang Allah SWT beri. Harta yang kita dapat ni sebenarnya milik siapa? Harta yang semua kita ada yang ada dalam akaun ke, ada dalam rumah sebagai aset ke, sebagai apa ke, ni semua milik siapa? Milik siapakah harta ini? Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah tak kita rasa benda tu milik kita? Kalau kita rasa benda tu milik kita, na'udzubillah min zalik, hari ni kena cepat-cepat tajrid niat. Tajrid niat kena beritahu semuanya adalah milik Allah. Tapi ada juga orang yang pernah tanya kat saya tu, dia kata, Tuk Sri, saya tengok kan orang tu, dia ni harta banyak. Memang duit banyak, Masya Allah. Tapi dia masih melakukan benda yang tak elok, benda yang haram, benda yang maksiat, benda yang dosa. Dia buat juga benda yang sama. Apa maksud dia? Kenapa Allah SWT masih bagi rezeki pada dia? Kalau dalam keadaan macam ni, kena berhati-hati sebab apa itu boleh dikatakan sebagai istidraj. Harta yang kita dapat, tapi kita masih melakukan benda yang tak sepatutnya, takut-takut harta itu dikategori sebagai istidraj. Apa maksud istidraj? Adalah ujian yang Allah bagi melalui kekayaan, melalui harta, melalui rezeki pada kita. Itu adalah ujian. Tapi kalau kita masih tak ikut apa yang Allah SWT suruh, jauhkan apa yang Allah SWT larang, maka itu dipanggil sebagai istidraj. Jaga-jaga. So, bila Allah bagi sesuatu pada kita, bagi harta pada kita, bagi rezeki pada kita, bagi apa saja benda yang kebaikan ataupun kelebihan pada kita, kita kena memberi. Okay, tengok. Sedekah ni ramai orang kaitkan dengan RM. Lepas itu dia sebut, rezeki. Apa maksud rezeki? Duit dah.
Salah. Rezeki tak semestinya duit. Contoh, kesihatan. Kesihatan ni rezeki ke tak rezeki ke? Kita tengok komen tak? Ada komen ke, ada soalan? Kalau ada komen, ada soalan, boleh tanya dekat dalam Facebook Mahadi BZ. Sebab sekarang saya tengah tengok Mahadi BZ. Boleh juga tengok Facebook dekat Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara. Okey. Rezeki berupa kesihatan. Kesihatan adalah rezeki. So macam mana kita nak sedekahkan rezeki kita? Bukanlah, dia ni sakit lah. Aku nak dapat sakit dia lah. Macam nak dapat sakit kan? Contoh. Ni contoh yang merapu sikit tapi kenyataan lah juga. Dia ni dapat COVID, na'udzubillah. So kita rasa kesian kat dia, rasa sedih. Aku ni sihat, aku nak sedekah kesihatan aku pada dia. Apa kita buat? Kita pergi lah rapat-rapat dengan dia. Kalau dia ni laki dengan laki, kita pergi sentuh dia, pergi salam dengan dia untuk dapat dia main COVID. Sebab apa? Nak sedekah kita punya kesihatan. Itu bukan sedekah, itu merapu namanya. Itu bukan cara sedekah yang betul. Apa maksud sedekah melalui kesihatan? Okey, bila kita dapat kesihatan yang sempurna, kita ada tenaga. Kita ada energi, betul? Bila kita ada energi, kita ada tenaga. Macam mana nak sedekahkan tenaga kita? Kita buat bantu orang. Orang dalam kesusahan, kita bantu. Contoh, orang nak pindah rumah, kita bantu dia pindah rumah. Kita bantu dia pack barang-barang dia. Kita angkat barang dia. Itu contoh dia. Bila kita tengok kat tengah jalan, orang tengah ambil barang ke apa ke, tak mampu, berat ke apa ke, sama-sama kita bantu. Itu maksudnya sedekah melalui kekuatan yang kita ada, melalui kesihatan yang kita ada, melalui tubuh badan yang kita ada. Perlukah duit benda tu? Tak perlu pun. Tak perlu sesen pun sebenarnya. Hanya perlukan kekuatan sedikit, tak banyak mana pun kita. Bukanlah kita punya kekuatan macam ni tapi kita nak ambil, dia nak ambil barang 300 kg. Yang tu bukan dia saja tak boleh. Baik ambil guna crane. Baik ambil guna train ke apa ke. Train ke crane ke apa benda disebut lah. Tak kisahlah. So kalau kita nak bantu melalui cara macam tu, memang tak mampu. So bantulah melalui apa yang mampu. Pasal tu ayat dia mengatakan, berilah derma sebahagian daripada apa yang kami berikan pada kamu. So kalau kita punya gaji RM25,000, tak kisahlah gaji berapa, sebahagian. Dia tak kata separuh pun tau. Fahami ayat ni betul-betul, surah Sajdah ayat 16, sebahagian daripada yang kami beri pada kamu. So kalau dalam kalau kita nak ambil wang sebagai ukuran, sebahagian daripada harta dia, sebagai daripada gaji. So kita kena amalkan benda tu supaya kita boleh lakukan. Kesihatan pun rezeki. Yes, kesihatan adalah rezeki. So kita perlu bagi derma melalui kesihatan kita. Saya nak kongsi dengan pendengar-pendengar pagi ini. Saya ada seorang kawan, nama dia Syafiq nama dia. Dia ni, dia punya niat dia nak menderma. Kau cakap pasal RM1 lah. Dia punya niat nak menderma setahun lalu. Dia kata every month dia sedekah sebanyak RM70,000. RM70,000 dia sedekah setiap bulan. Setiap bulan atau bukan setiap tahun. Kita 70,000 macam tapi saya tahu sedikit sebanyak dia punya background. Meaning to say, bukanlah 70,000 tu dia kata sebab dia ada banyak duit, sebab tu dia sedekah 70. Tak. Dia jadikan tu sebagai amalan, asbab daripada sedekah tu, Allah bagi rezeki mencurah-curah berupa RM1 kat dia. Mencurah-curah, projek non-stop, banyak sangat dia dapat. And waktu tu last year, dia jumpa saya, dia kata tahun ni, 2021 dia punya niat. Dia ada target. Kita sebenarnya nak beli rumah ada target. Nak beli kereta ada target. Nak lakukan sesuatu ada target. Nak buat office ada deadline. Target lagi lah, KPI tu, KPI. Tapi sedekah, siapa yang ada KPI? Siapa yang ada letak KPI sedekah? Contoh, seminggu kurang-kurang aku nak bagi 5% from gaji aku. Seminggu. So sebulan 20%. Siapa yang ada target macam tu? Jarang-jarang kita dengar orang ada target sedekah. Tapi my friend ni, dia ada target sedekah. So this year, dia main target sedekah per month RM200,000. Sedekah tau, RM200,000 per month dia punya target. So saya dengar macam tu, kita okey lah, Alhamdulillah Allah izinkan kita bersedekah. Tapi tak ada target tau, berapa yang sepatutnya kita nak sedekah.
So kalau boleh start hari ini, boleh jugalah. Start hari ini, kita kena ada impian ataupun dream untuk ada target untuk menderma. Target untuk bersedekah. So kalau tak boleh in term of amount, RM berapa-berapa, letak percentage. Kalau orang yang usahawan kat luar sana contohnya, sekarang ni musim COVID, musim ada challenge, ada setengah daripada anda ada affected challenge sikit. So tak apa. Jangan letak in term of RM. In term of RM mungkin akan struggle. Letak in term of percentage. Boleh juga seperti saya cakap, berapa income aku minggu ni, insya-Allah aku nak sedekah 10%. Dan anda boleh jadikan sedekah ni sebagai satu benda tawassul. Apa maksud tawassul? Adalah kita jadikan amalan, apa-apa amalan baik sebagai benda yang untuk Allah kabulkan benda yang seterusnya. Contoh. Anda nak dipermudahkan untuk dapat kerja lah. Ada mungkin fresh graduate kat sana nak dapat pekerjaan baru. Minta kerja. Pergilah apply job. Pergi interview. Tapi takut nak dapat kerja ke tak dapat ni. Boleh dapat ke tak boleh dapat. So anda boleh tawassul dengan perkara-perkara yang anda dah lakukan sebelum ni. Contoh anda sedekah pergi surau, anda sedekah RM10. Niat dalam hati, ya Allah, aku bertawassul dengan sedekah aku ni supaya kau permudahkanlah urusan aku dapat kerja baru. Tu maksudnya tawassul. Okay? Kita boleh lakukan benda ni melalui asbab derma kita. Saya nak kongsi satu kisah lah. Satu kisah di zaman dahulu. Rasulullah cerita pada sahabat benda ni. Ada 3 orang yang sedang berjalan di waktu malam. Bila sampai waktu malam tu dah gelap dah pun. Dulu mana ada torchlight ke, dulu mana ada handphone ke, ada lampu semua tak ada. So bila sampai satu gua, dia orang pun bermalam di gua tersebut. Bila dia bermalam di gua tersebut, Allah SWT uji mereka. Depan pintu masuk gua tu, batu terjatuh depan tu. Batu yang besar. Batu besar jatuh sampai tertutup pintu nak masuk. So, dia tak boleh keluar lah. Sebab itu saja laluan untuk masuk keluar. Bila batu jatuh kat depan pintu masuk tu, maka mereka tiga-tiga stuck dalam gua tu. So, mereka pun berbincang sama sendiri. Macam mana nak keluarkan batu ni? So, mereka pun berdoa dulu. Mana ada handphone nak call member? Umar saya ada batu lah. Umar crane saya boleh ubah batu ni. Sekarang boleh lah ada handphone. Dulu handphone tak ada, apa tak ada. So, na'udzubillah kalau mereka tak buat, mereka tak ubah benda ni, memang dia akan mati. Sebab mereka ni memang mereka boleh mati kebeluran ataupun mati kelaparan, mati tak tahu apa, binatang buas ke datang ke apa, tak kisah. So, dia pun fikir, apa nak buat? And then, dia dapat idea. Dia nak bertawassul pada Allah Subhanahu Wa Taala. So, ada 3 orang lelaki. So, first person ni, dia pun berdoa lah pada Allah. Dia pun bertawassul pada Allah. Apa dia kata? Wahai Allah, sebelum ni, aku ada buat satu amalan pada ibu bapa aku. Setiap hari, bila aku pulang ke rumah, aku akan sediakan minuman dan makanan untuk ibu bapa aku. So, aku akan sediakan minuman berupa susu dan juga makanan dan juga mereka akan tidur lepas tu. Setiap hari dia lakukan benda ni. Satu hari, dia pulang lewat. Bila dia pulang lewat, ibu bapa dia terlena dah pun. Tanpa minum, tanpa makan. Sebab dia tak balik lagi. Dia bawa susu. So, bila dia pulang rumah, dia tengok ibu dia sedang tidur. Dia tak sampai hati nak kejut ibu dia. Untuk bangun, untuk minum. Dia tak sampai hati. Dia macam, tak apalah, aku tunggu sampai ibu aku bangun. So, apa dia buat? Dia pegang bekas susu tu. Dia pegang. Dia hadis lebih kurang lah. Story dia macam tu. Dia pegang. Dia tunggu sampailah ibu dia tu bangun. So, tunggu. Berjam-jam. Masya Allah. Dia tak letak pun dekat bawah. Dia tak bangun pun ibu dia punya nak menjaga. Takut akan terganggu tidur nyenyak ibu dia tu. So, dia tunggu lama. Dikatakan beberapa jam yang banyak. Sehingga ibu dia bangun. Dan dia bagilah bekas tersebut pada ibu dia. Ibu dia pun minum dan habis. So, dia bertawassul. Dia kata, wahai Allah,
Kalau amalan aku lakukan pada ibu aku ni, kau redha aku bertawasul, maka kau ubahkanlah batu depan gua ni. So apa berlaku? Apa berlaku? Ada siapa-siapa komen ke? Tengok saya apa berlaku lepas tu. Tak ada siapa komen. Jelek betul. Ni terlebih kusyuk ke terlebih malas ke? Ada dua je. Terlebih kusyuk dengan story ataupun terlebih malas nak komen. Okay. So apa yang berlaku? Batu depan gua tu ubah sikit. Dia ubah sikit. Macam mana bunyinya? Lebih kurang lah macam tu lah. So ubah sikit tapi dia tak boleh meloposi lagi sebab terlalu kecil lubang yang dibuka. So apa yang first story anda boleh belajar? First story itu adalah sedekah. Sedekah pada ibu. Sedekah pada ibu adalah sedekah wajib. Jadi kategori-kategori sedekah. Okey, jangan argue, jangan komen yang mengatakan sedekah pada ibu tu bukan sedekah, tu hadiah, itu infak, itu derma. Sabar dulu. Dia punya term dia boleh dikatakan lain. Makna dia lebih kurang, cuma term dia lain. Ada satu ketika ada seorang datang pada Rasulullah, dia bagi satu benda pada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ingin sedekah padamu. Rasulullah tak ambil benda tu. Tapi hari yang lain dia datang, dia bagi hadiah pada Rasulullah. And Rasulullah terima. So apa maksud dia? Kita tengok kita punya kategori. Kalau sedekah ni pada orang yang tidak mampu, orang yang berkemampuan ni tak kira sebagai sedekah, dia kira sebagai hadiah. So pada ibu bapa boleh kita sebut sebagai hadiah, boleh juga dikategori sebagai sedekah wajib. Sebab apa? Ramai orang bila tak nampak benda ni, dia tak nampak kelebihan nak buat pada ibu bapa. Dia rasa ibu bapa tak apalah, ibu bapa aku yang melahirkan aku, dia sepatutnya kena jaga aku, bukan aku jaga dia. Macam-macam term, macam-macam pening kepala, tak payah nak argue sedekah ke, hadiah ke, infak ke, derma ke, bagi ke, tak payah pening, buat je. Yang penting buat je. Niat yang baik untuk memberi kerana Allah, teruskan apa yang anda lakukan. Okay? Faham tak? So first tu, dia buat kerana Allah, untuk ibu dia bertawasul tapi batu ubah sedikit. Okay. Laki yang kedua pun berdoa pada Allah. Wahai Allah, aku ada seorang sepupu yang aku sayang, yang aku suka, yang aku dah berkenan dah pun. Sepupu dia. Dulu kan zaman-zaman dahulu kan, orang rapat-rapat mana ada kawan-kawan ramai apa ke. So gerombolan dekat-dekat area situ je pun. So kebetulan dia suka kat sepupu dia. So apa dia buat? Dia panggil sepupu dia datang ke tempat yang tak ada orang. Niat dia, na'udzubillah, niat dia jahat. Niat dia tak baik. Okay. So bila datang sepupu dia di tempat yang tak ada orang, so dia pun beri wang pada sepupu dia. Dia katakan lebih kurang 200 dirham tak silap saya. Ada satu hadis yang mengatakan 200 kan 120 tak silap. So beri wang dan juga dia nak menodai sepupu dia. So apa sepupu dia bagi tahu, wahai si fulan, wahai sepupuku, takutkanlah Allah kerana aku takut pada Allah. In other words, dia nak lakukan zina pada sepupu dia, maka sepupu dia bantu dia mengatakan, aku takut pada Allah. So mendengarkan kata-kata ni, dia pun tinggal sepupu dia tak sentuh tau, dia tak sentuh lagi sepupu dia hanya bagi duit je pun untuk nak menodai sepupu dia tinggal sepupu dia terus pulang. So dia pun berdoa, wahai Allah, aku bertawasul dengan amalan aku ni, kau ubahlah batu di hadapan gua kami ni. So apa berlaku? Ada siapa-siapa boleh guess tak? Siapa-siapa boleh teka tak apa berlaku? Jawapan dia, batu tu bergerak sedikit lagi. Tapi masih belum boleh meloposi lubang tersebut. So memang tak cukup lah. So apa lakukan? Laki ketiga pula berdoa. Tadi laki kedua dah habis dah bertawasul dah pun, tak berjaya. Laki ketiga pula bertawasul. Laki ketiga ni berdoa pada Allah SWT. Wahai Allah, ada satu ketika aku memanggil semua kuli-kuli untuk membantu bisnes aku. Kuli-kuli pekerja lah. Ayat-ayat dulu dia panggil sebagai kuli. Sekarang pekerja, staff, manager, boleh. So, ada ramai orang datang bekerja pada aku, and kemudian waktu hari gaji, aku dah bagi pada semua orang kecuali satu orang tak datang.
Seorang pekerja, dia tak datang. So bila tak datang, dia tak bagilah. Dulu mana ada account bank. Nak transfer pun tak boleh. Nak call, nak panggil pun tak boleh. So dia macam, Allah, kenapa dia tak datang? Mungkin dia tak sihat ke? Mungkin orang tu lupa ke? Apa ke? Tak tahulah, wallahualam. So portion orang tu, yang sepatutnya dapat pada pekerja ni, yang kuli ni, portion dia punya upah dia tu, orang ni, laki ni, dia gunakan untuk bisnes dia. Dia guna sebab orang tu tak ambil. So dia ingat orang tu mungkin tak datang ke apa ke, dia pun ambil duit tu, dia melabur pada investment dia, pada dia punya bisnes dia. Setelah beberapa lama, kuli ni, pekerja ni datang jumpa tuan dia. Yang ni laki ketiga dalam gua ni lah. Laki ketiga ni, dia ni adalah tuan kepada bisnes tu. So orang yang tak dapat gaji tu, yang last tu, datang jumpa dia. Wahai tuan, kalau kau masih ingat, dulu aku pernah buat kerja pada kamu, tapi aku tak ambil gaji, tak ambil upah. So sekarang aku datang untuk ambil upah aku. So apa yang tuan ni buat, orang yang ketiga ni buat, dia kata, oh, gaji kau. Okey, ni adalah gaji kau. Apa yang dia bagi? Dia bagi binatang-binatang ternakan, lembu, unta, banyak dia bagi. So dia ni macam confused. Tak. Ni bukan aku punya ni. Aku datang buat kerja, aku dijanjikan sedikit saja hari tu. Yang ni dah macam melampau-lampau, banyak sangat ni. So apa yang tuan dia bagi tahu, tuan dia, oh, bila kau tak datang dulu, portion kau ni aku telah melabur dalam pelaburan, dalam bisnes, dalam apa yang aku buat sekarang lah. So hasil dia, kau punya portion tu sekian banyak. So jadi semua ni aku nak bagi pada kau balik. Kau punya hak atas semua benda-benda ni. Tuan-tuan, puan-puan, brothers and sisters, apa berlaku? Apa yang rasanya berlaku? Masya Allah, satu keajaiban berlaku. Batu depan gua ni terus bergerak. Asbab daripada benda ni, dengan izin Allah, batu ni bergerak sampai tiga-tiga boleh keluar daripada gua tersebut. Story sampai kan? Story ni story benar yang Rasulullah cerita pada sahabat. Story ni bukan berlaku pada zaman sahabat tau, zaman sebelum. Tapi Rasulullah cerita pada sahabat. So which means orang yang ketiga ni apa yang dia buat? Erti kata lain, dia lakukan sedekah juga. Dia sedekah. Kita kalau zaman sekarang, kita buat make money lah. Kita ambil duit orang, kita dapat investment return ke apa ke, kita nak bagi, kita macam tak nak bagi. Kita tak mau bagi. Sebab apa? Ni duit aku. Ni aku yang buat. Ni aku yang usaha ni. Tapi kita tak tahu sebenarnya kelebihan sedekah ni banyak. Bila kita buat benda tu, contohlah kita macam kata, kita main nafsu ni yang beritahu, okey tak payah bagi kat orang lah. Kita bagi sikit je pun kat dia. Bukan duit dia tu. Duit Han. Han yang usaha. Han yang idea. Han yang kecekapan, kepakaran. Han tak payah bagi banyak kat dia. Bila kita ada benda-benda macam ni, kita kena tekan nafsu kita. Kita kena menjahanamkan nafsu kita nafsu yang tak baik ni. Nafsu tak baik, kita menjahanamkan benda tu supaya kita bagi sedekah. Sebenarnya sedekah punya kelebihan mungkin tak nampak on the spot. Mungkin tak nampak on the spot, tapi yakinlah sedekah ni dia kelebihan dia sangat banyak. Sangat banyak. Kalau tak on the spot, maka pasti akan dapat kemudian hari. Sama macam ni 3 orang ni. Contoh. Orang ketiga ni tak lakukan sedekah yang bagi pada pekerja dia ni. Nauzubillah min zalik, mungkin dia akan stuck dalam gua, akan mati dalam gua, akan dimakan dengan binatang-binatang buas. Macam-macam boleh berlaku. Tapi Rasulullah cerita pada sahabat, untuk kita juga umat Nabi dengar story ni, kita boleh ambil panduan. Kita boleh ambil pedoman, kita boleh amalkan story ni supaya kita boleh bertawassul pada Allah melalui sedekah-sedekah yang kita lakukan. Tapi kena sedekah lah. Bukannya dengar story, bagus kan zaman-zaman dulu. Bagus kan dia orang. Oh yelah, dulu tak ada handphone. Patutlah kena doa. Sekarang aku boleh call je member aku kalau ada apa masalah. Sabar dulu. Yang ni macam tak faham apa maksud dia. So jangan bagi kesimpulan macam tu. Boleh? So untuk orang yang baru dengar ke ataupun yang dah dengar, yang dah dapat gist dia tu, boleh buat kesimpulan dalam ni. Supaya orang lain yang baru masuk ke, baru di-share ke, boleh belajar sama-sama. Boleh dapat ilmu sedikit. Dah 30 minit dah pun. Biar betul. Banyak lagi ni nak cerita. Okay, tak apa. So,
nak berkesimpulan kan? Okay, kita huraikan sedikit. Ada hadis mengatakan Allah SWT beri syurga pada 3 golongan orang yang sedekah. Orang yang sedekah ni ada 3 golongan akan masuk syurga. Bukannya orang yang sedekah saja. Okey, tengok simple Orang yang sedekah sesuap roti ataupun dia beritahu segenggam tamar. Ni hadis dalam hadis saya baca hadis sesuap roti atau segenggam tamar atau apa perkara kecil. Segenggam tamar kot macam consider kecil lah. Ataupun sesuap roti. Dia tak kata sepanjang roti tau. Sesuap roti je pun. Okey, 3 golongan akan masuk syurga. Yang akan dapat ganjaran. First, tuan rumah yang mengarahkan perkara tu. Tuan rumah. Contoh anda kat rumah, normally selalunya suami lah tuan rumah. So suami yang arahkan benda tu. So apa buat? Yang kedua, isteri tuan rumah yang menyediakan makanan tersebut. Dan yang ketiga, khadim yang menghantar makanan tu. Maksud dia, dekat rumah, seorang suami bagi tahu, hari ni jomlah kita sedekah kat jiran kita. Ya, tuan rumah bagi tahu je pun. Dia menzahirkan niat tu. So apa yang lakukan, isteri dia buat, melaksanakan benda tu. So dia pun pergi dapur, ada roti, so dia pun bungkus roti tersebut. Dan apa dia buat? Isteri dia bagi pada khadam dia ataupun pembantu khadim, bukan khadam. Dia sebut khadim kat sini. So ataupun maid dia ke, pekerja dia ke Indonesia ke Bangladesh, tak kisahlah. Ataupun driver dia ke kalau ada. Siapa-siapa yang dia bagi, and orang ni pun sampaikan pada orang yang nak diterima sedekah tersebut. So Allah SWT beritahu 3 golongan, 3 dapat pahala yang sama. Orang yang arahkan si suami, orang yang lakukan si isteri, orang yang memberi iaitu orang yang pekerja dia tu. 3 insya-Allah akan dapat manfaat yang sama pahala dia. So apa yang saya lakukan adalah bila kita tahu benda ni, kita kena banyak bersedekah. Dan bila kita sedekah, tolong panjangkan niat. Panjangkan niat. Apa maksud panjangkan niat? Bila kita nak lakukan sedekah, okey, kita dapat pahala apa? Tengok. Allah SWT beritahu, suami ni niat je pun baru. Dia tak lakukan tau. Dia niat dan dia suruh. Dia dapat pahala dah pun. Isteri buat, dapat pahala. Khadim hantar, dapat pahala yang sama banyaknya. So hari ni, anda ada peluang untuk lakukan perkara yang sama. Apa dia? Contoh anda nak lakukan sedekah, anda tak perlu pening kepala nak cari orang yang layak menerima sedekah, layak menerima zakat, layak menerima infak. So salah satu cara anda boleh bersedekah di sini. Dekat RSB account, Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara boleh sedekah melalui diorang, melalui dia panggil pertubuhan lagi dah. Pertubuhan Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara, infak ataupun derma pada diorang, anda dah dapat dah pun pahala. Dah dapat dah pun, sempoi dah dapat dah. Diorang lakukan, diorang pun akan dapat benda yang sama juga. Dan sampaikan pada orang, so berapa ramai orang menjadi sukarelawan, ada orang menjadi humanity, perantara benda tu pun dapat juga. So anda boleh lakukan, jadi orang pertama yang beri sedekah. Ataupun let's say lah, aku betul-betul tak mampu, aku pun terkesan dengan COVID yang memang makan pun tak cukup. Okey, tak apa, sabar. Tapi anda masih ada niat untuk bersedekah. Apa yang saya boleh sarankan, anda boleh jadi sukarelawan. Sukarelawan kepada mungkin Majlis Dakwah Negara ataupun mana-mana NGO saja, tak kisah. Mana-mana NGO kat luar sana, boleh anda jadi humanity ataupun sukarelawan. Maka asbab benda tu, asbab orang berderma, NGO ni lakukan sumbangan, anda memberi, anda masih akan dapat pahala sedekah. Kelebihan-kelebihan sedekah yang sama banyak anda akan lakukan. Pasal tadi pagi, mula-mula tadi saya suruh share. Bila anda share, bukanlah saja suruh share untuk dapat follower banyak. Tak ada kena-mengena pun. Saya suruh share sebab bila saya kongsi, insya-Allah saya akan dapat ganjaran daripada Allah. Anda kongsi, saya kongsi, anda share, anda pun akan dapat pahala yang sama. Orang lain dengar, orang lain share, dapat pahala yang sama. Orang tu amal, dapat pahala. Ya Allah. Lepas tu saya kata, MLM yang paling cantik bukanlah MLM yang apa bentuk matahari ke, bentuk 2, 3 ke, bentuk binary ke. No.
MLM terbaik adalah MLM daripada Allah Subhanahu Wa Taala. MLM ni yang paling dahsyat. Apa maksud MLM? Adalah benda yang seseorang lakukan, dia akan dapat overriding. Apa maksud overriding? Orang lakukan, dia dapat duit. Tu MLM yang duit lah. Tapi ni MLM pahala. Orang lakukan, dia dapat pahala. Orang tu dapat pahala. Orang yang ajar dapat pahala. Orang yang ni dapat, dia punya berpanjangan dia sampai lama gila. Contoh kita lakukan sesuatu. Ibu bapa ajar kita. Ibu dapat pahala. Ibu tu siapa yang dapat? Siapa yang ajar dia? Tok dia. Tok kita lah. Bapak dia. Bapak dia pun dapat pahala. Iaitu tok kita dapat pahala apa kita lakukan. Moyang kita. Cucu. Panjang sangat nama. Saya pun tak tahu apa apa sebutan-sebutan. Nenek, moyang, apakah tak tahulah. Tapi nescaya semua golongan akan dapat pahala kalau selagi dia bantu. Pasal tu ilmu yang bermanfaat adalah salah satu benda yang bila kita mati pun pahala daripada sedekah ilmu tersebut akan dapat walaupun kita dah meninggal. So, jadi atas maksud itu kita kena ada niat untuk lakukan banyak sedekah, pelbagai sedekah. Saya ingat hari ni boleh habis dah pun siri ketiga. Tapi macam kena continue siri yang keempat. So kalau nak tahu apa lagi cara-cara bersedekah, apa lagi cerita-cerita. Saya tadi ada satu buku saya nak kongsi dengan anda. Nama dia Fadilat Sedekah. Ada satu buku ni, kalau nak tahu lebih tentang Fadilat Sedekah, boleh dapatkan buku ni, Fadilat Sedekah. Okey, nak tahu tak ketebalan buku ni? Tada! Masya Allah. By now, dia ada lebih kurang berapa muka surat? 770 muka surat kat sini. So ada banyak lah. Sedekah paling afdal, sedekah dekat itu, sedekah. Banyak kelebihan sedekah. So bila kita lakukan sedekah, membantu orang miskin, membantu golongan ni, berzakat apa dia, bersedekah dengan air dan garam. Air dan garam boleh bersedekah. Apa kelebihan dia? Ikhlas dalam bersedekah. Sedekah menjauhkan bala. Sedekah orang tidak mampu. Sedekah memberi makanan. Sedekah pada tetamu. Banyak. So, saya boleh sarankan untuk dapatkan buku ni kalau nak tahu lebih dalam pasal bersedekah. Ini juga kita panggil sebagai Fadail Amal. Ilmu ni terbahagi kepada dua. Satu ilmu masail. Ilmu pasal hukum hakam, tasawuf, fiqh. Semua tu boleh dapatkan daripada ustaz-ustaz yang mursyid. Yang ni adalah Fadilat Amal. Ilmu Fadail. Fadail ni kelebihan-kelebihan amal. Kita manusia, kita nak buat sesuatu, kita nak tahu kelebihan. Bila kita tahu kelebihan, kita akan rasa seronok lakukan. Walaupun sepatutnya manusia ni tak perlu tahu kelebihan, dia kena sami'na wa ta'na. Sebab kita ni hamba Allah. Apa yang Allah suruh kita kena lakukan. Betul, yang tu tak dapat dinafikan. Tapi lumrah kita nak macam itulah. Saya pun tak tahu apa saya cakap. Tak tahu apa maksud dia. Tapi memang kita nak lah sesuatu. Bila kita tahu macam nak buat lah. Akan lagi passionate untuk lakukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. So, apa yang kita dengar hari ni, sama-sama kita amalkan. Sama-sama saya cakap pada diri saya itu, saya tengok muka saya tu dekat Zoom ni. Saya tengok muka saya sendiri. Dan juga Facebook pun, saya tengok muka saya sendiri. Sebenarnya saya bercakap pada diri saya sendiri. Telinga saya yang paling dekat. Ni kena cut port kat sini. AirPod, sorry. So, saya dengar pada diri saya sendiri dan juga saya nak diri saya beramal dulu. Dan juga tuan-tuan, puan-puan, adik-adik, brother, sister, datuk-datuk, nenek-nenek semua kat luar sana mendengar, sama-sama kita amalkan. Dan juga kalau kita ingat, make sure dia ingat kan, kita sampaikan pada orang lain yang tak dengar pada pagi tazkirah pagi ini, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah wal asr, insya-Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.